Hai murid-murid, selamat datang. Jangan lupa subscribe channel Cikgu. Baik, dalam video ini Cikgu akan bincang berkenaan dengan perkara kedua di bawah tajuk bab 4 Matematik Tambahan tingkatan 4, iaitu indeks, set dan logaritma. Sebelum ini kita dah bincangkan asas-asas indeks dan bagaimana asas-asas indeks itu digunakan dalam mempermudahkan dan juga untuk menyelesaikan satu persamaan. Okey, sekarang kita teruskan bahagian kedua dalam tajuk berkenaan, iaitu berkenaan dengan set. Okey, apa itu set? Sebelum kita belajar apa yang perlu diketahui di bawah tajuk set ini, pertama, murid-murid perlu tahu apa yang dimaksudkan dengan nombor set ini. Okey, so sekarang cikgu akan berikan dua contoh nombor, dan di antara dua contoh nombor ini, lepas kita bincang, murid-murid dapat faham apakah yang dimaksudkan dengan nombor set. So, nombor set ini sebenarnya adalah nombor punca kuasa 2. Nombor set ini ialah satu nombor yang berada dalam bentuk punca kuasa 2. Okey, cuba kita bincang dua nombor yang cikgu maksudkan tadi. Pertama, kita pilih dua nombor. Okey, satu ialah punca kuasa 4 dan lagi satu ialah punca kuasa 3. Okey, perhatikan cikgu pilih dua nombor di sini. Dan dua nombor ini ialah melibatkan punca kuasa 2. So, sekarang cikgu gunakan kalkulator untuk menentukan nilai dia. Okey, sekarang cikgu gunakan kalkulator, nilai dia. Okey, cikgu nak tentukan berapakah nilai punca kuasa 4. Okey, punca kuasa 4 adalah 2. So, dapati yang ini adalah satu nombor benar ataupun satu nombor bulat, iaitu punca kuasa 24 adalah 2. Okey, cuba pula kita cari dengan kalkulator berapakah nilai untuk punca kuasa 23. Adalah didapati iaitu 1.732 05 dan ia sampai tak terhingga ataupun infinity. So, sekarang cikgu dah tunjukkan dua contoh nombor punca kuasa 2. Satu ialah punca kuasa 24 apabila cikgu gunakan kalkulator untuk menentukan nilai. Nilainya adalah nombor bulat, nombor benar, iaitu 2. Sebaliknya, apabila cikgu masukkan nilai guna kalkulator punca kuasa 23, nilainya adalah 1.73205, iaitu satu nilai perpuluhan sehingga infinity, sehingga ke infinity. So, apabila satu nombor punca kuasa 2 nilainya adalah nilai perpuluhan sampai infinity, maka nombor punca kuasa 2 itu kita panggil jelas nombor punca kuasa 2, di mana apabila kita tengok berapakah nilai, jika nilainya adalah nombor perpuluhan sampai infinity, maka nombor punca kuasa 2 itu kita panggil dengan nama baru, iaitu set. Jelas sekarang apa itu set? So, sekarang cikgu harap murid-murid dapat belajar perbezaan di antara dua nombor, walaupun asalnya adalah dua-dua nombor ialah nombor punca kuasa 2. Okey, itu sekarang sampai masa untuk murid-murid untuk bezakan di antara nombor punca kuasa 2. So, cikgu ambil dua-dua contoh di sini. Satu ialah 4 punca kuasa 2, satu lagi ialah 3 punca kuasa 2. So, dalam kedua-dua kita gunakan punca kuasa 2. Apabila cikgu gunakan kalkulator untuk menentukan nilai punca kuasa 2, 4, didapati nilainya ialah nilai bulat, nombor bulat, satu nilai benar.
Okey. So yang ini masih kita panggil sebagai nombor punca kuasa 2, 4. Ini kita masih panggil satu nombor punca kuasa 2. Jelas? Okey, sekarang ya nombor punca kuasa 2, ya, nombornya adalah 3. So apabila nombor punca kuasa 2, 3 ini cikgu masukkan dalam kalkulator dan tengok berapakah nilai, ya, nilai yang kita perolehi adalah satu nombor perpuluhan sehingga ke infinity. So apabila nombor punca kuasa 2, jika nilainya ialah satu nilai perpuluhan sehingga ke infinity, maka nombor punca kuasa 2 ini diberikan satu nama baru yang kita panggil set. Jelas? So sekarang cikgu dah terangkan apa yang dimaksudkan dengan set. So asalnya adalah satu nombor punca kuasa 2. Tetapi apabila nilainya tidak memberikan satu nilai nombor genap ataupun nombor benar ataupun nombor bulat, maka nilai ataupun nombor punca kuasa 2 itu kita panggil sebagai set. Okey, sekarang cikgu dah jelaskan apa itu nombor set. Jelas? Cikgu harap murid-murid dapat faham, ya, bezakan di antara nombor punca kuasa 2 dengan nombor set. Jelas? Okey. Sekarang seterusnya, selepas murid-murid dah mengenal apa yang dimaksudkan dengan nombor set, sekarang yang seterusnya ialah murid-murid perlu belajar bagaimana nak tukar satu nombor punca kuasa 2 kepada bentuk set. Okey, perhatikan di sini, ya, diberikan satu nombor punca kuasa 2. Kita nak tukarkan kepada bentuk set. Tetapi sebenarnya nombor yang diberikan, ke-6 nombor yang diberikan ialah walaupun dalam bentuk kuasa 2, sebenarnya apabila nilai-nilai ini kita masukkan dalam kalkulator dan tengok berapa nilai, ya, semuanya adalah nombor set. So nombor di sini adalah nombor-nombor set. Tetapi kita nak tulis dalam bentuk paling mudah, simplest form. Kita nak tulis bentuk set yang paling mudah. Apa itu bentuk yang paling mudah? Maksud sekarang ialah apabila satu nombor punca kuasa 2 itu diberikan, contoh di sini, ya, diberikan seperti ini. Kalau cikgu tuliskan ini dalam bentuk A punca kuasa 2B, iaitu yang ini adalah satu nombor bulat dan yang ini adalah yaitu nombor punca kuasa 2 yang kita panggil sebagai set sekarang. Jelas? So perkara pertama yang perlu dipelajari oleh murid selepas dah mengenal ataupun mengetahui apa itu nombor set, pertama yang perlu murid-murid belajar ialah bagaimana nak tukarkan satu nombor set yang diberikan, iaitu nombor yang diberikan dalam bentuk, ya, kuasa 2, punca kuasa 2. Kita nak tulis dalam bentuk set yang termudah. Okey, simplest form. Maksud simplest form adalah, ya, contohnya begini. Bagaimana kita nak tulis nombor set 12 ini ataupun punca kuasa 12 ini kepada bentuk, ya, A darab punca kuasa 2B, di mana A adalah satu nombor bulat dan yang root atau punca kuasa 2 B itu, ya, kita tahu yang ini sekarang kita panggil sebagai set. So yang ini adalah nombor bulat, kita darabkan dengan nombor set. So kalau nombor set ini kalau kita tulis dalam bentuk ini, kita panggil ia adalah dalam bentuk yang termudah ataupun set yang termudah ataupun in a simplest form. Jelas? Okey. Sekarang cikgu pilih 6 contoh di sini untuk dibincangkan. Perhatikan, nilainya makin besar, bukan susah,
Sebab kita ada kalkulator. So kalau perlu murid-murid boleh gunakan kalkulator, bukan guna kalkulator. Tekan ini dapatkan jawapan dalam bentuk ini. Tidak ya. Jangan guna kalkulator, jangan tekan punca kuasa 12 dalam kalkulator dan tulis jawapan dalam perpuluhan. Tidak. Kita akan gunakan kalkulator jika diperlukan. Jika diperlukan, bukan bulat-bulat kita gantung pada kalkulator. Jelas? So tujuan kita tukar nombor set ini kepada nombor set yang termudah adalah kita tak nak dalam bentuk perpuluhan. Jelas tak? Kita tak nak dalam bentuk perpuluhan. Okey, so maksudnya murid-murid jangan salah anggap guna kalkulator bukan maksud kita masukkan nilai punca kuasa 12 dan tekan dapat seperti ini. Tidak, dalam bentuk perpuluhan. Jelas? Kalau perlu gunakan kalkulator. Ada kala anda perlu gunakan nilai, ada perlu tentukan satu-satu nilai dengan gunakan kalkulator sebab nilainya adalah terlalu besar. Ya, boleh gunakan. Okey, so itu adalah penggunaan kalkulator di sini bukan untuk menentukan nilai nombor set ini. Jelas? Okey. Kita ambil contoh pertama. Okey, dan kita akan bincangkan. Okey, perhatikan di sini. Contoh pertama ialah punca kuasa 12. So ini kita panggil satu nombor set. Kalau tak percaya, ambil kalkulator, kita tekan, iaitu punca kuasa 12 adalah 3.464 okey, sehingga ke infinity. So, jika satu nombor punca kuasa 2 diberikan, masukkan nilai ini dalam kalkulator dan kalkulator menunjukkan nombor seperti ini sebagai jawapan, maka nombor ini adalah nombor set. Okey? So, apa yang kita nak lakukan sekarang ialah nombor set ini kita nak tukarkan bukan dalam bentuk perpuluhan. Kita nak tukarkan kepada bentuk A dalam bentuk ini, iaitu bentuk yang paling mudah. A adalah nombor bulat dan yang ini adalah set. Yang ini adalah set dan yang ini adalah nombor bulat. Jelas? Dan jika perlukan dan tentukan nilai ini, anda boleh gunakan kalkulator. Maksudnya, nak tentukan nombor bulat itu, boleh gunakan kalkulator. Jelas? Okey, bukan bulat-bulat kita gunakan kalkulator untuk dapatkan nilai seperti ini. Okey? Okay, kita bincangkan bagaimana kita akan tukarkan nombor set yang diberikan ini kepada bentuk yang paling mudah. So, cikgu dah kata yang ini perlu ada dua nombor. Satu nombor ialah nombor bulat, satu lagi ialah nombor set. Jelas? Okey, nombor-nombor bulat di sini ialah nombor-nombor yang boleh dipunca kuasa 2. Nombor-nombor bulat di sini ialah nombor-nombor yang boleh dipunca kuasa 2. Contoh 1. So salah kalau 1, kalau kita punca kuasa 2 ialah 1. Okey, 4. Okey, 4 ialah punca kuasa 4 adalah 2. 9. Punca kuasa 2 9 ialah 3. 16. Punca kuasa 2 16 ialah 4. 25. Punca kuasa 2 25 ialah 5. 36. Punca kuasa 2 36 ialah 6. Nombor di sini adalah nombor-nombor yang boleh dipunca kuasa 2 menjadi satu nombor benar ataupun nombor bulat. Cikgu dah berikan contoh-contoh nombor tadi seperti 4, okey, 9, 16, okey, 25, kemudian 36, okey, 49 dan seterusnya. Kalau lebih besar, anda boleh gunakan kalkulator. Okey, nombor di sini ialah nombor-nombor set. Kan cikgu dah terangkan nombor-nombor set. Okey, nombor-nombor set boleh ambil punca kuasa 2, punca kuasa 3,
punca kuasa 5, punca kuasa 6, punca kuasa 7. Ini adalah contoh-contoh nombor set. Sebab bila anda tekan kalkulator, okey, ia akan menunjukkan nombor-nombor yang cikgu maksudkan tadi. Contohnya punca kuasa 2, tekan kalkulator akan tunjukkan dalam desimal ataupun perpuluhan sehingga infinity. Begitu juga untuk punca kuasa 3. Okey, punca kuasa 5, punca kuasa 6, punca kuasa 7. So ini adalah nombor-nombor set. So cikgu dah berikan tip, iaitu satu ialah nombor yang boleh di punca kuasa 2 supaya menjadi satu nombor bulat, dan satu lagi ialah satu nombor set. So sekarang perhatikan, kita dah tahu apakah dua bentuk nombor yang kita perlu pilih supaya kita nak tukarkan yang ini menjadi simplest form. Jelas? Okey, sekarang cikgu padamkan di sini. So sekarang perhatikan, okey, kita ada 12. Cikgu akan tukarkan menjadi dua nombor. Ya. Okey, yang nombor ini mestilah nombor punca kuasa. Ya, satu nombor dalam punca kuasa apabila nilainya ditentukan menjadi satu nombor bulat, dan di sini masih lagi dalam punca kuasa tetapi dalam bentuk set. Jelas? So perhatikan di sini adalah 12 ialah 4 darab 3. So 4 darab 3 12. Perhatikan sekarang 4 punca kuasa 4. Ini yang cikgu maksudkan. Berapa? 2. Ya, satu nombor bulat. Okey, perhatikan nombor seterusnya. Yang ini apa? Punca kuasa 3. Okey, bila cikgu letakkan punca kuasa. Jelas tak? So ini yang cikgu maksudkan di sini. Boleh? So apabila cikgu letakkan 12 ini ialah 4 darab 3. Jika cikgu letakkan punca kuasa 2 iaitu nombor set, ini perlu ditukarkan. Begini. Jelas? Ini yang cikgu maksudkan. So di sini perhatikan kita ada 2 sebenarnya. Ya, sebenarnya kita ada 2. Okey, so dari sini kita dapati 12 ini ialah tadi dah kita tunjukkan, ya, 4 darab 3. So yang ini sebenarnya 2, iaitu punca kuasa 2 4 darab dengan punca kuasa 2 3, di mana yang ini adalah set. Jelas? Yang ini adalah punca kuasa 2, punca kuasa 4 berapa? 2. So 2 darab punca kuasa 3. So sekarang cikgu tak panggil lagi ia sebagai punca kuasa 3. Kita sudah berikan satu nama baru iaitu set. So paling mudah ialah 2 set 3. Ini yang cikgu maksudkan tadi, bentuk yang paling mudah. So sekarang cikgu dah beri idea bagaimana kita tukarkan satu nombor set kepada bentuk yang paling mudah. Jelas? Okey, sekarang kita cuba buat soalan kedua pula. Okey? So sekarang perhatikan, cikgu padamkan yang ini, ya, 12. Okey, sekarang kita salin soalan kedua. Soalan kedua ialah punca kuasa 2 ataupun set 54. Okey, so 54 cikgu dah kata 54 ini perlu diasingkan menjadi dua nombor. Okey, yang ini adalah satu nombor punca kuasa 2, boleh berikan satu nombor bulat, dan nombor ini masih kekal dalam set. Jelas? Okey, cuba kita pilih. Okey, so kita dapati 54. So 54 kalau kita gunakan 9 ialah satu punca kuasa 2, so 3, so 9 darab 6. Ya, 54. So kita dapati, so 54 ialah 9 darab 6. Okey, 9 darab 6. Jelas? So cikgu dah kata nombor ini kalau nak tukarkan kepada bentuk mudah set, satu nombor adalah nombor yang boleh di punca kuasa 2 menjadi satu nombor bulat. Satu lagi ialah nombor set. Cikgu dah kata 6 ialah nombor set, kan? Okey, sekarang kita dapati bahawa yang ini adalah 9 darab 6. So kita faham daripada asas n adalah n darab dengan
Ini asas dia. Okey, ini asas dia. Okey, root mn seolah boleh kita tukarkan kepada 2 root, hubungan masih lagi darab. So kita boleh tulis dalam bentuk ini. So cikgu padamkan yang ini. So seterusnya perhatikan di sini adalah ya punca kuasa 29, manakala satu lagi ialah set 6. Yang ini adalah 3 darab. Okey, so perhatikan sekarang bentuk mudah set bagi 54. Jelas? Ini adalah satu lagi contoh. So sekarang cikgu dah berikan untuk tukarkan kepada bentuk yang paling mudah, set yang paling mudah. Anda perlu pilih 2 nombor. Satu nombor ialah nombor yang boleh dipunca kuasa 2 menjadi nombor bulat. Satu lagi kekal sebagai nombor set. Okey, dan cikgu berikan contoh-contoh nombor yang boleh dipunca kuasa 2 menjadi nombor bulat dan nombor-nombor yang boleh digunakan sebagai nombor set. Jelas? Okey, so cikgu dah bincangkan contoh kedua. Sekarang kita pilih contoh ketiga dan bincangkan. Okey, cikgu pindah padam ini. Okey. Salin soalan ketiga. So, soalan ketiga ialah ya punca kuasa 280 ini adalah satu nombor set. Okey, mengapa? Ya, cuba kita tekan kalkulator. Okey, punca kuasa 280. So nilai adalah 8.94442 hingga infinity. So maka ya nombor ini adalah nombor set. Tetapi kita nak tentukan dalam bentuk yang paling mudah. So apabila kita nak tulis dalam bentuk yang paling mudah, kan cikgu dah nasihatkan. Okey, kita perlukan 2 nombor. Satu nombor ialah apabila dipunca kuasa kita akan dapat satu nombor bulat. Dan satu lagi nombor masih lagi dalam bentuk set. Jelas? Okey, apakah nombor di sini dan nombor di sini untuk 80? Okey, so sekarang cikgu kata 80. So kalau kita ambil 80, so 80 kita ambil 25. Okey, so 80 bahagi dengan 25. 25 tak sesuai. So sekarang kita gunakan 8 berapa boleh ya. So sekarang okey, 80 bahagi dengan 25 3.2 tak. So 80. So kita ambil 16 darab 5. Ya, kita dapat 16 darab 5. So kita boleh cuba-cuba guna kalkulator apakah pasangan nombor yang sesuai supaya kita akan dapat 80. Tapi cikgu dah kata satu, sebab itu cikgu kata cikgu gunakan contoh-contoh nombor yang boleh dipunca kuasa 2, iaitu seperti 4. Okey, 4 lepas tu 9. Okey, 16, 25. Cikgu cuba tadi 25, tak jadi. Selepas cikgu gunakan 16, ya 16 darab 5, kita dapat 80. So 16 darab 5, so 33, so 80. So 16 darab 5, so sekarang kita dapati. Okey, yang cikgu maksudkan tadi satu nombor yang 16, ini 16. Okey, didarabkan dengan nombor set tadi berapa? Ya 16 darab 5. Jelas? Ini yang cikgu maksudkan. Okey, so sekarang kita dapat mengenal nombor-nombornya. So yang ini adalah sama dengan 16 darab dengan 5, iaitu 16 punca kuasa 2 16 darab, yang ini adalah nombor set, iaitu 4 darab. Okey, nombor set. Ini adalah dalam bentuk yang paling mudah. Perhatikan. Okey, so perhatikan. Okey, bagaimana kita tukar kepada bentuk yang paling mudah, iaitu bentuk set yang termudah ataupun set in a simplest form. Jelas? Okey, cikgu dah bincangkan 1, 2, 3. Okey, nombor makin besar. So apabila nombor makin besar itu murid kena
gunakan kalkulator, kena cuba-cuba. Okey, kena cuba-cuba apakah satu nombor punca kuasa 2 yang sesuai. Supaya nombor itu bila didarabkan dengan satu lagi nombor, kita dapat 180. Boleh? Okey, so sekarang kita padam ini. Okey, kita salin soalan yang keempat, iaitu punca kuasa 2 ataupun nombor set 180. Okey, so 180. Okey, so 180 cuba kita bahagi dengan 5 pula. 180 kita kekalkan nombor 5 bahagi dengan 5, yang kita dapat 36. So 36 darab 5 adalah 180. So 36. So yang ini adalah ya 36 darab dengan 5. Jelas? Cikgu kata gunakan nombor-nombor nombor-nombor yang boleh dipunca kuasa 2. Okey, kan cikgu dah kata nombor-nombor tadi, cuba-cuba supaya dapat nombor yang dikendaki. So di sini kita dapati yang ini adalah punca kuasa 2 36 darab dengan nombor set 5, iaitu yang ini adalah 6 darab punca kuasa 5, iaitu 6. Okey, perhatikan bagaimana kita tukarkan nombor set asal kepada bentuk yang paling mudah. Boleh? So ini adalah secara ringkas bagaimana kita nak tukarkan. So apabila kita buat lebih banyak latihan, kita dah biasa dan kita tahu apakah nombor-nombor yang sesuai. Okey? So ini adalah contoh keempat. Perhatikan sekarang nombor itu makin besar menjadi 800. Okey? Okey, cuba kita. Okey, so sekarang contoh kelima. Okey, 800. Okey, 800. Okey, so sekarang cuba cikgu pecahkan 800 itu kepada nombor punca kuasa 2. Okey. 100 ya 10. 4 punca kuasa 2, yang ini 2. Okey, darab dengan, so ini sudah menjadi 400, yang ini adalah 2. So sekarang perhatikan, yang ini kalau cikgu punca kuasa kita dapat 10, cikgu punca kuasa cikgu dapat 2, cikgu letak punca kuasa 2, nombor set. Jelas tak? So sekarang 800 sebenarnya adalah iaitu 100 darab 4 darab 2, iaitu 400 darab 2. Jelas? So 400, so yang ini ialah 400 darab 2. Dan cikgu dah tunjukkan bagaimana 400 itu kita perolehi, iaitu 100 ya, kalau kita punca kuasa 2 kita dapat 10. 4 kalau kita punca kuasa 2 menjadi 2. Jelas tak? So 400 kalau kita punca kuasa 2 adalah 10 darab 2, iaitu 20. Jelas? Okey. Perhatikan sekarang. Okey, kita dapat yang ini adalah sama dengan punca kuasa 2 400 darab dengan set 2. So yang ini adalah cikgu dah tunjukkan ataupun boleh gunakan kalkulator, iaitu 20 darab set 2, iaitu paling mudah. Bentuk set yang asal, yang ini ialah paling mudah. Jelas? So sekarang perhatikan, apabila kita dah faham konsep bagaimana nak permudahkan satu nombor set kepada bentuk yang paling mudah, apabila kita sudah ada idea. Walaupun nombor itu besar, tak ada masalah. Sebab kita boleh, ada idea bagaimana kita boleh asingkan dua nombor. Di mana satu nombor ialah satu nombor yang boleh dipunca kuasa 2 supaya dapat satu nombor bulat, dan satu lagi ialah nombor set. Dan nombor-nombor punca kuasa 2 cikgu dah berikan beberapa contoh, dan nombor set juga cikgu dah berikan beberapa contoh. Okey, so sekarang cuba kita bincang yang paling akhir, 1183. 1183. Nombor agak besar. Dan kita rasa keliru apakah nombor punca kuasa 2 yang paling sesuai. Sebab kita kalau dah tahu punca kuasa 2, kalau tidak, kenapa kita cuba nombor set pula?
Okey, cuba kita cara ini. Okey, cuba padamkan ini. Okey, cuba cara ini, iaitu kita ambil 1183 yang nombor punca kuasa 2 ini tak pasti. Tetapi mengapa kita tak cuba guna nombor set? Okey, 2, 3, di sini kita ada 5, kita boleh gunakan 6, 7. Kita boleh cuba dengan ini. Maksudnya cikgu cuba bahagikan ini dengan 2 ataupun bahagikan dengan 3, 5 ataupun sebagainya. Sebab cikgu tak pasti apakah nombor punca kuasa 2 yang sesuai supaya darab kita dapat ini. Tetapi yang nombor set ini kita dah pastikan, cikgu dah katakan. Okey, nombor-nombor set yang biasa adalah 2. Okey, tengok perhatikan contoh-contoh. So cikgu akan gunakan salah satu ini supaya apabila cikgu bahagikan, cikgu akan dapat satu nombor yang boleh di punca kuasa. Okey, so cikgu gunakan kalkulator. Okey, cuba kita gunakan satu nombor. Okey, so sekarang katakan cikgu ambil 6. Okey, 1183 bahagi dengan 6. Tak, so cikgu dapat perpuluhan. So 6 tak jadi. So sekarang cikgu gunakan 1183 bahagi dengan 7. Ya. So cikgu dapati 118, okey, yang 1183 ialah 169 darab dengan 7. Kan cikgu dah beri idea, walaupun kita nak tentukan nombor bulat ini agak confused, okey, keliru. Okey, so mengapa kita gunakan nombor yang kita gunakan untuk set? So cikgu kata nombor set seperti 2, 3, 5, okey, 6, 7. So cikgu cuba tadi 6 tak jadi. So lepas tu cikgu guna 7 jadi. Okey, so sekarang cikgu dapati apabila 169 ini didarabkan dengan 7, cikgu dapat 1183 dan 169 adalah kita dapat, kalau cikgu letakkan punca kuasa ini, kita akan dapat 13. Biar tekan kalkulator, anda boleh dapat. Jelas? So sekarang kita dapati, okey, contoh terakhir adalah, perhatikan ini adalah nombor set 1183. Okey, kalau kita nak tukarkan kepada bentuk paling mudah, tadi kan cikgu dah kata 169 darab dengan 7, iaitu punca kuasa 169 darab dengan 7. Yang ini adalah 13 darab 7. Perhatikan bentuk yang paling mudah. Okey, so ini asal, yang ini adalah set asal, ini adalah set yang sudah dipermudahkan. So sekarang cikgu dah bincangkan dua perkara dalam video ini. Pertama, apa yang dimaksudkan dengan nombor set? Cikgu dah bincangkan. So cikgu harap murid-murid dapat memahami kedua-dua perkara. Satu, apa itu nombor set? Okey, kedua, bagaimana nak tukarkan nombor set yang diberikan kepada bentuk yang paling bentuk set yang paling mudah. So ini adalah dua perkara yang patut murid-murid belajar dalam video ini. So cikgu harap apa yang cikgu bincangkan dapat membantu murid-murid memahami kedua-dua perkara ini. Okey, seperti biasa berikan likes untuk cikgu. Tolong share video ini dengan rakan-rakan yang lain. Untuk anda jangan lupa tekan bell button untuk notifikasi daripada YouTube. Okey, seperti biasa sehingga kita jumpa dalam satu lagi video. Okey, bye-bye. Terima kasih.